ulasan pilihan petang ini, bagaimana elak pilih Menteri Cap Ayam. Benar dan tepatkah kenyataan ahli Parlimen Damansara Tony Phua bahawa Malaysia kurang menteri-menteri cerdik kerana kebanyakan rakyat yang bijak mengelak daripada menceburi bidang politik? Hakikatnya, jawapan itu ya dan tidak. Memang benar, ramai menteri kabinet Malaysia kurang cerdik sehingga banyak kenyataan dan cara gaya kepimpinan mereka dipersoalkan serta lazim menjadi bahan jenaka. Keadaan ini mungkin berlaku kerana Perdana Menteri kerap kali tidak mempunyai ramai calon yang bijak bestari untuk diangkat menjadi menteri. Yang lebih ramai mungkin adalah ahli-ahli Dewan Rakyat yang capek daya intelektualnya meskipun mempunyai ijazah berjela-jela. Ramai dalam kalangan mereka yang dianggap cendekiawan itu mungkin kurang matang ataupun rendah mutu hemah dan firasat politik mereka, atau memang pada hakikatnya mereka memang tidak bijak. Namun ada juga dalam kalangan golongan ini yang lurus bendul, hanya berharap kelayakan akademik sudah memadai untuk membantu mereka menjadi pemimpin. Namun ada banyak lagi sebab mengapa menteri kita tidak bijak. Mungkin ia salah Perdana Menteri sendiri yang tidak pandai membezakan intan dengan kaca. Jika diamati, kebanyakan ahli Dewan Rakyat memang mempunyai kelayakan akademik yang tinggi, tetapi banyak kalanya Perdana Menteri tidak rela ada menteri lebih cerdik daripadanya. Maka dilantiknya mereka yang kurang cerdik menjadi menteri demi menjarakkan keberangkalian si cerdik akan menggerhanakan imejnya sebagai ahli politik nombor wahid. Atau Perdana Menteri mahu mencari keseimbangan atau kesejahteraan dalam kerajaan dan parti yang diwakilinya. Ini lumrah. Ahli politik lazimnya besar ego serta kuat cemburunya. Ego atau nafsu besar mahu berkuasa kerap mendorong mereka mempertikaikan pilihan Perdana Menteri kerana merasakan dirinya lebih layak jadi menteri. Pendek kata, kita tidak mudah menjadi Perdana Menteri. Memang sukar memuaskan hati semua pihak yang mempunyai naluri politik seperti dirinya sendiri. Akhirnya, yang dilantik adalah dari kalangan pak turut sahaja. Lantas, ada kala Perdana Menteri digertak dan dirunsingkan oleh kekuatan pengaruh ahli parlimen lain. Maka, atas alasan mahu memelihara keharmonian parti dan kerajaan, dilantik menteri dan diplomatik yang tidak berkaliber dan dibenci rakyat. Namun, rumusan Phua, berhubung isu rakyat cerdik menjauhkan diri daripada politik, menyebabkan terlantiknya ramai menteri cap ayam belum tuntas sepenuhnya. Maknanya, rumusan beliau separuhnya memang benar. Keengganan si cerdik tidak mahu memesrai politik memang kerana mereka menggunakan akal dan pertimbangan yang terpelajar. Ada dalam kalangan mereka menganggap kerjaya politik itu kotor. Sebagai orang bijak, tentu mereka pandai pula memelihara kebersihan jiwa dan kemurnian watak mereka. Lantas, mereka mengelak mencumbui kerjaya politik. Justru, bagaimana merungkai persoalan ini? Anak kuncinya terletak di tangan Perdana Menteri. Ia mestilah seorang yang waras, berhemah dan pemimpin kelas 1
Ia harus berani, berwawasan, dan mempunyai iltizam yang kuat untuk melakukan yang terbaik demi bangsa dan negaranya. Beliau harus ikhlas dan jujur, tak kalah mencermin diri sendiri. Jika memiliki ciri-ciri demikian, barulah mudah untuk beristiqomah membuat penilaian terbaik dalam memilih menteri-menteri kabinetnya. Sistem politik Malaysia umumnya mengizinkan individu yang popular sahaja mengisi tampuk kerajaan. Jika memiliki kualiti sebegini, barulah wajar beliau menjadi pemimpin parti politik yang popular dan akhirnya Perdana Menteri yang mulia. Jika popular, tentu beliau mampu membuat keputusan dengan yakin dan berani. Bagaimanapun, keberanian sebegini juga ada jerangkapnya yang sendiri. Ramai ahli politik yang berani hanya kerana menyangka dirinya popular. Sebab itu, arena politik kita masih mempunyai watak politik yang enggan bersara politik kerana menganggap dirinya popular, walaupun kubur politik berkata mari dan kubu politiknya kata pergi. Ada juga ahli politik yang enggan bersara kerana salah tafsir populariti ayah bondanya boleh dipusakai sampai mati, sehingga negara boleh menemui Perdana Menteri yang berwawasan, ikhlas dan bijaksana dan bijaksini. Sukarlah mana-mana Perdana Menteri menubuhkan kabinet yang berdisiplin dan cerdik. Maka, setiap parti politik seharusnya bijak memilih presiden atau pemimpin parti yang berkualiti istimewa ini. Yang hendak memilih mesti ahli-ahli yang insaf bahawa politik adalah tanggungjawab murni. Contohilah ahli Parlimen DAP Damansara ini. Jadi orang bijak dan jauhi politik kerana politik itu kotor. Tetapi jadilah pemimpin lebih cerdik yang ikhlas menjadi jambatan bagi dilalui wazir dan menteri yang bijaksana. Adakah demikian sebabnya Puan dan Ong Kian Ming mahu menjarakkan diri dari politik? Adakah mereka dileeh politik kotor dalam parti sendiri atau mahu menurut jejak taiko politik DAP Lim Kit Siang berundur diri? Benar dan tepatkah merumuskan orang bijak? Artikel ini pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT. Ditulis oleh Bakar Suar, wartawan pemerhati. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.